Assalamualaikum. Ini hari Cili kasih taruh. Salam. Cili kasih taruh. Tak boleh masuk Rafiq. Sebab Rafiq kalau masuk, problem dia, nanti Rafiq tak boleh berbunyi. Sebab ini Presiden Rafiq. Hari ni Cili kasih taruh special bersama dengan Mukris Mahathir. Mukris Mahathir, Datuk Seri Mukris Mahathir. Saya nervous cakap. Takut. Oh, ini orang besar ni tau. Alright, so Datuk Seri, how's life now? Okey lah, macam tu lah. Ya. Taklah koyak, tapi okey lah. Tak koyak Tak koyak. Ada yang kata koyak, tak koyak. Okey. So pejuang apa pejuang dah macam ada orang kata Sedap. hilang deposit kan? Hilang deposit. Hilang deposit. Tapi Rafiq selalu kata biar hilang deposit jangan hilang akal. Sebab keadaan sekarang kita tengok banyak yang hilang akal. Deposit ada, dapat sokongan tapi hilang akal. Hilang akal sekarang ni kan. Jadi bila dah terlanjur ni, so kita nak cerita dengan Datuk Seri ni. Ini hari saya datang sini sebab dia orang Datuk Seri punya pejuang ni, NGO apa semua kan. Ada buat sidang media. Apakah sidang media berkenaan? Sidang media tadi ni lepas kami ada mesyuarat Majlis Eksekutif Pusat Pejuang berkenaan dengan apa tindakan yang perlu kita ambil untuk menyuarakan solidariti kepada sahabat-sahabat kita di Palestin. Jadi kita keluarkan satu kenyataan yang tegas, saya fikir. Yang mana kita mendesak dunia lah untuk beri tekanan kepada Israel supaya Israel segera hentikan serangan ke atas Gaza khususnya, dan kita nak juga desak supaya Netanyahu diheret ke Mahkamah Keadilan Dunia atas jenayah perang betul yang dia buat. Dan juga bukan setakat dia seorang saja, tapi kita juga mencadangkan supaya Biden, Rishi Sunak, dengan Ursula von der Leyen daripada EU, dia ambil tindakan undang-undang dunia, kerana bukan setakat menyokong secara simbolik ataupun secara moral, terang dan nyata dia hantar, tapi juga dengan membekalkan senjata yang digunakan oleh Israel untuk membunuh rakyat di Gaza. Jadi ini satu perkara yang tak masuk akal, yang tak berperi kemanusiaan. Ianya jenayah perang, genosida dan apartheid. Jadi itu kenyataan media yang kita buat tadi lah. Kalau korang nak tahu, saya minat bercerita pasal Palestin ni. Ini figura ni, Datuk Seri Mukris Mahathir ni, dia berjuang untuk Palestin daripada muda lagi. Betul tak betul? Ya? Aman Palestin dulu? Sejak ada rambut lagi lah. Sejak ada rambut lagi, sampai dah tak ada rambut. Tapi tetap handsome. Dia tak tahulah, rambut tak ada pun dia handsome. Pelik lah. Aku tak ada rambut pun tak handsome macam dia kan. Tapi dia tetap handsome. Ini dari, kalau Palestin, korang boleh cek Google, Mukris Mahathir, memang dia memang champion daripada Palestin. Tetapi Datuk Seri, saya nak tanya sikit lah Datuk Seri. Saya agak terkilan. Saya kadang-kadang malam-malam menangis kat tepi pucuk katil. Saya rasa sangat sedih. Kenapa Perdana Menteri kita, our beloved Prime Minister, I don't love him lah, but he's our Prime Minister by choice, no choice. Kenapa dia macam tak ada satu kenyataan yang keras? Tak kisahlah dia telefon Hamas, dia telefon Ismail Haniyeh ke, dia telefon Turkiye ke. Kita nak satu kenyataan keras daripada pemimpin kita terhadap Israel. Datuk Seri dah nampak tak? Kalau kita ingat, Malaysia ni yang paling lantang lah daripada dulu. Daripada dulu. Tak kira siapa jadi Perdana Menteri pun, dan apa forum sekalipun, termasuklah di PBB. Kita memang tak berlapik lah. Tak ada, memang tak ada. Bukan hanya dalam sokongan kita terhadap Palestin, tetapi kritikan dan kutukan kita terhadap Israel. Sebab kita tak ada hubungan diplomatik, jadi kita sangguplah untuk mewakili negara-negara yang lain, tanpa menghairankan tekanan daripada negara barat, untuk mengutuk tindakan zalim Israel terhadap Palestin. Jadi mungkin kenyataan baru-baru ni oleh Perdana Menteri kita ni lebih menjurus kepada sokongan kepada Palestin, tetapi kritikan terhadap Israel tu kurang. Dia tak nampak.
Jadi yang itu yang kita tak tahulah adakah ini kerana tekanan ke kita tak pastilah itu kan. Lagi tu kalau Datuk Seri, kalau perasan Datuk Seri maaf ya, dekat Ungar dia ada cakap dia support two state solution. Itu dah tak diterima lagi dah. Bukan setakat baru lagi dia cakap dia. Bukan setakat Palestin tak setuju. Tapi kalau kita tanya Israel, Amerika Syarikat pun tak setuju juga. Dua-dua pun dah tak setuju. Jadi buat apa kita nak ungkit benda tu? Kerana ianya tak dianggap lagi sebagai satu solusi yang baik untuk Palestin lah. Yang kita nak tak kurang daripada pengunduran sepenuhnya oleh Israel daripada bumi Palestin. Bumi Palestin. Maknanya back to 1947 Palestin. Sebelum tu maksudnya daripada 47 lagi. Bukan 67 Mustahil tapi boleh berlaku. Sekiranya umat Islam semua bersatu. Betul. Dan bukan umat Islam saja. Seperti kata Datuk Seri, bukan umat Islam je. This is dah jadi misi kemanusiaan tau. This is more like humanitarian. Dia dah jadi bukan beyond agama dah. Sebab mana-mana negara, kalau ada negara lain kalau dibunuh begitu pun kami akan bersama, tak kisah agama atau bangsa lain. Sebab tak boleh dibuat macam ni. Pagi tadi hospital dibom. Hospital Al-Ahli Baptis di bandar Gaza. Jadi sekarang ni yang terbaru walaupun di awalnya Presiden Israel keluarkan satu posting dalam X lah. Dia seolah mengaku tau yang Israel mengebom hospital tu katanya kerana ada Hamas di situ. Oh, itu jelasan dia. Lepas tu terus ditarik balik. Yang terbaru sekarang ni pula dikatakan kononnya Hamas sendiri yang tersalah tembak ataupun Islamic Jihad yang tersalah tembak. Lepas tu sekali dengan kononnya satu video yang menunjukkan bahawa dah di manalah gelap kan, malam kan. Jadi nampak macam ada satu berdilan, tapi berdilan tu terjatuh terus. Jadi katanya bila jatuh tu kena hospital. Tapi kita kena sedar ini bukan kali pertama Israel menipu banyak terang. Ini propaganda mereka ni. Dan disokong pula dengan media daripada Amerika Syarikat. Media western. Daripada dulu lagi. Awal dulu lagi ada. Berat tapi sebelah. Kalau yang kita ingat dia gunakan sampai Colin Powell, kalau kita ingat dia seorang general, membuat satu kenyataan di dalam PBB, di mana dia buat satu persembahan dengan gambar, video semua tu. Kononnya ada senjata pemusnah di Iraq, dan digunakan alasan tu untuk menyerang Iraq. Ingat lagi Umar? Ingat kan? Lepas tu akhirnya telah terbukti palsu. Tapi sejuta orang Iraq dah bunuh, dah kena bunuh dah masa tu. Satu lagi, dia guna seorang anak muda perempuan untuk membuat satu pengakuan di Kongres kalau tak silap saya, bahawa kononnya ada anak-anak kecil di Kuwait dibunuh oleh tentera Iraq. Akhirnya terbukti dia ni pula anak duta Kuwait. Anak duta Kuwait di Amerika Syarikat. Nauzubillah. Cara dia cakap pun dengan logat Amerika dia, dan terbukti palsu. Tetapi Iraq diserang kerana pengakuan palsu itu. Yang terbaru sekali minggu lepas, dikatakan bahawa 40 bayi di Israel dipenggal kepalanya oleh kononnya pengganas Hamas. Dan disebar luas dalam media antarabangsa, sampai Presiden Biden dalam sidang media dia sebut, dia kata dia mengutuk sekeras-kerasnya tindakan penggal kepala babies ni, 40 orang babies yang tak bersalah oleh pengganas Hamas katanya.
di mana dia kata dia sendiri tengok gambar tu. Dia kata dia sendiri tengok gambar tu. Ini Presiden Amerika Syarikat cakap. Apa ni, kemudiannya sehari dua lepas tu Rumah Putih White House mengeluarkan kenyataan, dia tarik balik kenyataan Biden sebab tak ada gambar pun. Tak ada. Tapi ini kenyataan daripada Presiden tau. Jadi sekarang ni bila mereka nyatakan kononnya Hamas ataupun Islamic Jihad yang tersilap bom Hospital Baptis di Gaza ni, ini pun satu penipuan. Jangan kita percaya. Jangan percaya. Ini memang tak menipu. Tapi kan bila tengok perangai macam tu menipu apa semua, dekat Malaysia ni pun ada lebih kurang macam tu jugalah. Ada. Saya tak nak sebut nanti masalah. Tapi kalau kontroversi buat ni memang banyak. Dia kata dia tak buat apa ni hari, besok dia akan tukar. Jadi kesamaan tu adalah. Cuma kita harap sangatlah. Saya nak tutup isu Palestin ni, saya rasa Datuk Seri pun dan rakyat Malaysia kebanyakannya semua harap juga bahawa kita dapat satu statement yang keras, satu video yang keras daripada Anwar Ibrahim menghentam Israel. Setuju Datuk Seri? Kita nak kita nak tengok statement daripada Perdana Menteri kita yang keras, yang keras terhadap Israel. Kalau tidak, saya tak tahu nak cakap apa Datuk Seri. Supaya kita konsisten dengan semua kenyataan Perdana Menteri sebelum ni. Semua Perdana Menteri sebelum ni semua konsisten mempertahankan Palestin dan menghentam Israel. You see? Tapi ini agak okay? Alright. Datuk Seri ada satu pesanan untuk semua kat luar sana. Kalau kau betul-betul, tak kisahlah kau orang Islam ke, kau apa saja, asalkan kau manusia yang bernafas, yang kau manusia lah, manusia. Silakan. Hari Jumaat ni 20 hari bulan, lebih kurang jam 2 petang, kita nak bersama dengan NGO untuk berarak daripada bangunan tabung haji ke Kedutaan Amerika Syarikat untuk menyatakan rasa tak puas hati, rasa marah kita terhadap Israel dan sokongan Amerika Syarikat dan negara-negara barat terhadap Israel. Dan ini penting untuk kita lakukan bagi menunjukkan solidariti kita kepada rakyat Palestin, khususnya di Gaza. Ini telah pun berlaku di seluruh dunia. Baik di negara-negara Arab, termasuklah di negara Eropah dan juga di Amerika Syarikat sendiri. Jadi tak ada alasan lah bagi Malaysia yang selama ini konsisten lantang mengutuk tindakan kezaliman Israel terhadap Palestin, untuk kita tidak buat perhimpunan atau berarak menyatakan protes kita terhadap kezaliman mereka itu. Jadi saya mengajaklah tuan-tuan perempuan semua tak kira lah yang beragama Islam ataupun lain, atas dasar kemanusiaan. Kita patut bersama untuk mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Israel ini dan mendesak agar masyarakat dunia ambil tindakan terhadap Israel. Antara lain ialah untuk mengusir mereka daripada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kerana mereka sebuah negara yang rogue nation, orang kata, yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak langsung menghormati undang-undang dunia. Jadi negara macam ini tak patut kita iktiraf. Maka tindakan seperti itu kurang-kurang yang perlu kita buat. Alright. Dan kita kalau boleh kita nak menjemput yang amat berhormat Anwar Ibrahim datang join sekali. Tunjukkan solidariti. Allah, saya nak sebut, saya dah jadi munaf. Dah jadi kena sikitlah penyakit Jawa sikit kan. Minta maaf ya. Tapi kalau boleh saya nak jemput Anwar Ibrahim, datanglah. Join sekali bersama-sama kita ke Kedutaan Amerika. Okey, sana dan kita protes. Alright? Okey, kita jumpa balik lepas ni dengan segmen yang baru. Alright. Okey, sekarang saya nak tanya pasal pejuang. Banyak orang komplain lah, pejuang ni apa benda, hilang deposit apa semua kan. Tadi mula-mula kita ada cerita pasal pejuang, tapi sekarang kita nak go depth. Kita nak masuk dalam sikit. Apa hala tuju pejuang?
ke mana pejuang nak pergi? Okey. Apa ni, dalam politik ni kan, kita kena ada strategi. Okey. Jadi ada masanya kita mara ke depan, ada masanya kita berundur sedikit, tapi bukan berundur selama-lamanya. Tidak, ya. Jadi tujuan kita menyepi ni ialah untuk ambil sedikit masa, untuk merangka strategi saya katakan tadi, membina kekuatan dalam parti. Okey. Jadi apa ni, saya faham bahawa apabila kita membuat beberapa keputusan, contohnya tidak menyertai pilihan raya negeri 6 baru-baru ni, dan kita menyertai PRU 15 dan kalah agak teruk. Jadi ada yang menyokong, ada di kalangan ahli-ahli kita sendiri yang rasa macam pejuang ni macam dah tak relevan, tak menyengat, apa ni, banyak lagi parti lain yang mungkin lebih padu ke depan, lebih berkemampuan, jadi dia nak pergi ke sana. Jadi kita faham yang tu, ini tak ada paksaan dalam politik kan, jadi kita tak boleh menghalang mereka. Tapi kita nak ambil masa ni untuk bina kekuatan. Apa yang saya maksudkan? Apa dia maksud? Yang pertamanya, yang kita tahu politik negara kita ni masih lagi bercelaru. Masih lagi bercelaru. Lepas PRN 6 ni pun beberapa PRK ni tak lama lagi kemaman pula. Tak nampak macam ada satu status quo yang aman dalam bidang politik negara ni. Debat dalam parlimen pun masih lagi taklah tak menyengat itu saya setuju. Profesional. Saya setuju. Ada lagi lah kenyataan yang terlampau berlapik-lapik, emosi, malu-malu, apa dia perkataan terlalu emosi, tak sepatutnya kan. Masih ada lagi itu. Jadi itu membuktikan pada kami yang keputusan kami untuk tidak terlibat tu tepat. Kita tak mau terpalit sama dalam keadaan di mana orang ramai dah meluat sangat dengan politik. Betul. Jadi apa ni, sekarang ni ada isu Palestin, ada isu harga barang naik, tak turun-turun, bekalan tak cukup, beras tak ada, telur tak ada, beras masih lagi tak ada. Saya selalu pergi cari telur tak jumpa. Jadi ini semua masalah. Tetapi berkelahi dalam parlimen tu masih lagi berlaku. Saya mendengar dan membaca beberapa analisis berkenaan dengan bajet baru ini pun, nampaknya ramai jugalah yang masih tak puas hati, yang rasakan bahawa ianya tidak menepati citarasa bajet rakyat. Bajet memang jadi apa ni, jumlah nak belanja tu besar, tapi ke mana pergi duit itu nanti tak berapa terang. Jadi yang ni antara komen-komen yang kita lihat, dan atas sebab tu saya rasa eloklah untuk pejuang kita pergikan diri dulu, supaya kita dapat memerhatikan keadaan itu daripada sudut yang berkecuali. Kita boleh lebih mendekatkan diri kita kepada rakyat. Jadi apa ni, dan dengan cara itu kita membina kekuatan. Dan satu perkara yang kami sebenarnya harap nak buatlah, ialah untuk memberi tumpuan kepada ekonomi, bukan ekonomi negara saja, tetapi ekonomi rakyat. Macam mana nak menjana pendapatan, meningkatkan pendapatan rakyat kita, yang sekarang ini kadang-kadang ramai yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang kan? Betul. Jadi itu yang kita nak buat. Daripada situ kita harap akan ada peningkatan sokongan terhadap pejuang. Maknanya pejuang sekarang ni decide tak nak join dengan mana-mana parti yang ada sekarang ni, tetapi pejuang nak buat kerja untuk rakyat. Kerja untuk rakyat. Tapi betul, saya setuju Datuk Seri, because kalau sekiranya pejuang buat ke arah itu, pergi bantu rakyat, highlight the issue di mana beras tak ada apa semua, I am the media man, I will help you guys. Anything yang berkenaan dengan rakyat, saya akan bantu. Sebab apa? Saya tak ada parti, I tak ada baju.
I openly. Siapa yang bantu rakyat, tak kisah. Kalau ada PKR ke, DAP ke yang bantu ikhlas, bukan bantu berlakon. Ini banyak bantu berlakon sekarang. Saya tak boleh. Aku tak boleh. Bantu ikhlas punya, bantu rakyat yang betul-betul masalah, saya akan support. Okay? Saya nak tengok macam tu. Because why? Saya tak nak pejuang terlampau sepi pada pandangan saya lah, Datuk Seri. Saya ni bukan host je, saya pun suka bagi pandangan apa semua. So saya rasa pejuang jangan terlampau duduk kat tepi bucu katil. Pejuang kena ke depan, bantu isu rakyat. Maknanya you fokus ke isu rakyat, ke ekonomi rakyat. Ekonomi negara kita dah memang RM1 dan RM4.75. Salam 475. 475. Kita sedang menuju ke menu rahmah tu, tak boleh tipu dah tu. Itu memang there. We are going there. Alright, so tak tahulah lepas bajet punya ni kan. Okey lah, kita dah cerita pasal pejuang tadi. I think you should understand they are doing whatever. And then saya pesan satu, Datuk Seri, ikhlas hati, tolong jangan ambil calon tangkap muat. Cari yang berkualiti. Biar kurang tapi berkualiti. Who knows, one day you can work together with Bersatu, you can work together with Perikatan Nasional. Apa kita tak tahu kan. Maybe the president change, you know, it can happen, you know. Sekarang ni terlampau ketat sangat. Ketat. So tak apa. Okay. So we hope lah changes is good. Because saya kalau boleh, saya nak tengok cita-cita saya Salim Iskandar, ataupun orang tuduh saya perpukari, saya boleh kasih taruh. Saya suka nak tengok semua parti-parti Melayu, semua NGO-NGO di bawah satu payung yang besar. Sama ada Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, apa saja korang nak panggil, tetapi di dalam satu. Because kerusi boleh share. Jangan tamak. Sikit-sikit kek tu lama-lama dia jadi besar, semua dapat rasa. Dan Melayu boleh sejahtera. Tetapi kalau kita berebut sama sendiri, tak ke mana. Tolonglah sedar, wahai orang Melayu. Itu je saya nak minta. Baik, Datuk Seri. Sekarang kita dah cerita pasal pejuang, cantik, dah settle lah. Sekarang kita nak cerita pasal bajet. Bajet ni, lepas bajet keluar, Datuk Seri, kita punya bursa apa jadi? Sama juga. Lagi down, ringgit jatuh. Maknanya, apakah PMX ni dah tak ada cengkaman ke? Dia tak ada macam, bila dia cakap apa-apa orang dah macam tak ada value dah. Ingat dulu PM dulu, Hatta Najib ke siapa ke, bila dia keluarkan statement sesuatu benda, dia akan cakap untuk investment ke apa ke, ianya akan reflect pada the market. But now we don't see that. It's like dia cakap apa pun. Do you agree? Ya, apa ni, saya ingatlah pengalaman dulu impact selepas apa ni, pembentangan bajet agak cepat, dirasai cepat oleh rakyat. Respon daripada pihak yang berkepentingan, contohnya pihak swasta, apa ni, projek-projek yang ada banyak dia punya limpahan ekonomi dia, akan ada impact. Jadi kerana ada keyakinan kepada orang yang membentang, baik Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan, jadi respon tu cepat. Kali ni kita tengok ramai orang tak tahu pun bajet akan dibentang pada hari itu. Betul. That's true. Yes. Biasanya lah kan, kita akan tunggu. Excited. Jadi biasanya lepas pukul 3 petang, 4 petang, semua dah standby kat rumah dah. Hari Jumaat kan. Jadi kita akan tunggu depan TV tu, apa ni, untuk catatlah kan, apa yang menarik bagi kita. Tapi yang itu orang tak berapa perasan yang bajet dah dibentang. Ada bajet ke dah bentang? Jadi itu yang pertama. Yang kedua dia, mungkin orang masih menunggu kot nak tengok apa ni, cara bajet kita dibelanjakan. Perbelanjaan fiskal itu macam mana ianya digunakan, dan apa impact dia yang akan dirasai oleh rakyat, bukan projek mega-mega ni kan. Tapi yang rakyat. Jadi apa ni, rakyat biasa, bukan yang maha kaya yang selalu Perdana Menteri. Kenapa maha disebut maha? Ini maha ni bahaya ni. Itu kena tanya dia. Ini maha. Saya banyak bahaya. Okey, teruskan. Jadi apa ni, jadi biarlah bajet ni dirasai betul-betul lah nikmatnya oleh rakyat, Jadi contohnya bila dinaikkan SST, ada nikmat ke? Jadi nikmat lain ni. Penjelasannya adalah bukan semua di kalangan kita bayar SST ni. Jadi semua tu nak kena perhatilah.
subsidi terpilih ataupun subsidi berfokus. SST bukan semua barang kita beli ada SST je. Ya. Macam mana kita tak terlibat? Saya rasa kalau peminta sedekah tepi jalan pun, katakan dia pergi minta sedekah dia nak beli something, ya. melibatkan SST juga kan. Okey, teruskan Datuk Seri. Ya. Jadi benda-benda macam ni lah. Saya ingat mungkin nak ambil masa sikit, nak tengok adakah dalam jangka masa pendek, pertengahan yang panjang ni dia akan merancakkan pertumbuhan ekonomi. Yes. Satunya pengumuman berkenaan dengan FDI, pelaburan asing. Jadi ini biasanya lah kalau jumlahnya tinggi, mencerminkan keyakinan pelabur asing terhadap cara kita mengurus ekonomi kita. Jadi setakat ini kita tengok angkanya besar lah. Angkanya besar, tapi nak merealisasikan pelaburan tu, dia kadang-kadang makan masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kan. Jadi kita nak tengok. Dan satu perkara amalan sekarang saya risau sikit lah. Dulu zaman saya di MITI dulu, katalah satu syarikat tu mengumumkan dia nak belanja 5 bilion ringgit. Dan projek untuk membangunkan kilang ke apa ke makan masa 5 tahun contohnya. Jadi kalau 5 bilion dalam 5 tahun, kita kira 1 bilion setahun. 1 bilion setahun. Tapi kadang-kadang ialah kerana nak beli tanah, nak bangunkan kilang, mungkin tahun pertama, tahun kedua tu lebih sikit. Jadi tak apa, kita boleh benarkan dia kata 2.5 ke 3 bilion ke dalam 2 tahun pertama. Jadi yang 3 tahun kemudiannya rendah sikit. Itu kita boleh terima. Tapi sekarang ni yang saya dengar amalannya, kalau dia umum 5 bilion, di isytihar bahawa 5 bilion tu dalam tahun pertama. Jadi dia projek 5 tahun. Jadi tahun pertama tu dia kata 5 bilion terus. Jadi 4 tahun kemudian dia seolah-olah kosong lah. Zero. Nak kena cari pelaburan baru. Jadi itu yang jadi masalah. Bila kita dengar angka-angka yang besar ni, kita dok harapkan, puluh-puluh bilion ni banyak. Sebenarnya. Tapi sebenarnya dia staggered orang kata dalam 5 ke 7 tahun kemudian. Jadi ini satu amalan yang saya kira tak berapa logik, dan memberi gambaran yang tak tepat berkenaan dengan jumlah pelaburan dalam negara. So ini kita tanya bekas Menteri MITI dulu. Okey, dia timbalan menteri. So kira dalam kementerian lah, dia tahu pasal MITI apa semua, investment. Okey. So nanti saya akan buat interview lagi lepas tengok sebulan 2 bulan, tengok macam mana dia punya kesan positif. Kalau masih kekal, mana tahu kalau tukar ke apa kita tak tahu, tak apa, kita tunggu, kita tengok nanti. Kita akan cerita pasal bajet lagi. Seperti kata Datuk Seri, memang betul, bukan saja kita malah rakyat kebanyakan semua rasa gusar dengan diesel subsidi ditarik. Itu apa mekanisme dia nak pakai? Zaman Najib dulu ada try nak buat, tapi dia fikir-fikir tolak campur, dia kata tak boleh, bahaya ni. So dia stop. Sekarang dia berani buat, dia tarik. Jadi apa dengan lori seluduk. Dia semua, dan penyeludupan ni Datuk Seri berlaku dalam lori, dan lagi satu yang paling banyak sekali di tengah lautan. Betul tak? Mereka ambil, mereka pergi jual. Jadi ketirisan berlaku offshore, itu yang berlaku. It's not us. Kalau kita ni kalau nak ambil macam Singapore ke Thailand ke, that's a very small, very minor case, tak besar. Tapi kalau you nak cerita pasal ketirisan, golongan maha kaya pakai. Maha kaya pakai diesel ke petrol? Maha kaya pakai petrol, tak pakai diesel kan? Jadi saya tak pastilah, sebab ni diesel ni terlampau rapat dengan rakyat. Sekarang pun banyak orang Malaysia ni pakai 4-wheel drive. Termasuk saya pun pakai 4-wheel drive. Saudara Rafiq kita pun pakai 4-wheel drive juga. So jadi kebanyakannya itulah, especially Sabah dengan Sarawak. Kat sana. Sebab keadaan muka bumi, bukan dia berseronok nak pakai 4-wheel drive. Kat sini kita suka nak pakai 4-wheel drive. Tapi di sana Datuk Seri, jalan nak masuk pun teruk. Saya bersembang beberapa malam ni, saya bersembang dalam TikTok apa semua, dia semua komplain benda yang sama. So tak tahulah macam mana. Kita harap tak apa, pasal bab ekonomi, bab bajet ni nanti kita akan sambung lagi dengan Datuk Seri Mukrim Mahathir nanti. Okey, sekarang kita ke topik yang seterusnya. Datuk Seri, apakah Datuk Seri, sekarang ni saya nak tanya sebagai anak lah, anak yang handsome, kepada bapa yang handsome, yang sangat saya kasihi, ayahanda kepada Datuk Seri, iaitu Tun Dr. Mahathir. Okey, ini yang kerja gila yang buat ni, yang bagi suruh letak nama Tun M dekat Kemaman. Saya akui memang saya yang mulakan.
di Twitter, saya mulakan di dalam TikTok, saya just throw the idea. Tetapi nampak day by day benda tu picking up sebab apa? Sebab bila saya throw the idea, saya hanya nak tengok macam mana reaction dia daripada PN. Tapi rupanya yang melompat PH. Oh ya. Oh, dia yang melompat. Dia orang kata, Mahathir dah tak relevan, hilang deposit orang tua tu. Apa semua. Jadi saya tengok, kita nak try test the acid dekat PN, tapi yang terasa lebih PH. Jadi dekat situ saya jadi semangat lagi. Because why? Kenapa dia takut sangat Tun Mahathir nak masuk parlimen? We are not asking Tun Mahathir to become I don't think so. His son want his father to become a prime minister. Do you want him? You don't want, right? You want him to relax. But if we, the people, are asking him one last right lah, kata orang kan, to be in parliament, not to become prime minister, but to become there as a glue to stick and help the Malaysian. Are you okay with that, sir? Saya fikir peranan Tun sekarang ni sebagai statesman, negarawan, sebenarnya dah cukup untuk dia guna pengaruh dan pengalaman dia menyatukan kepimpinan dalam negara ni. Jadi yang terbaru sekali untuk Perikatan Nasional, SG4 SG4 empat negeri belah utara kita ni. Saya ingat dia sangat berpengalaman untuk membantu empat negeri ini supaya kita buktikan bahawa negeri macam ini pun boleh maju. Betul. Apa ni, boleh bersaing dengan negara-negara jauh lebih maju seperti Selangor, Johor. Apa ni, dan tak ada sebabnya kita nak terus miskin. Contoh macam Kedah, Kelantan. Yang kedua, yang pertama, miskin dalam negara kita ni. Jadi apa ni, saya ingat peranan macam itu paling sesuai untuk Tun. Saya tak apa nampak yang sebagai ahli parlimen duduk dalam Dewan Rakyat itu nak bertekak dengan orang semua tu kan. Apa ni, benda macam itu dah been there done that, orang kata. Itu dah lama. Sekarang saya nak explain kat Datuk Seri. Sekarang saya explain kat Datuk Seri. Kenapa saya cakap macam tu? Datuk Seri, Tun Mahathir tak perlu nak duduk dekat sana nak bahas nak kriau macam itu hulu langat. Tak perlu. Tak perlu nak kriau-kriau macam anak papa yang speaker dia punya tu kan. Dia tak perlu tutup mic anak dia tu. Tak payah. Tun Mahathir adalah satu entiti, satu statesman yang pergi sana duduk saja. Letak je dia depan Anwar Ibrahim. Sesungguhnya Datuk Seri, apabila Anwar nampak muka Tun Mahathir je, Anwar dia mula tak senang duduk dah. Ini bukan kita cakap. Contoh saya bagi, apabila masa PKP tengah tutup parlimen, Anwar tengah berucap, Tun Mahathir pun datang. Dan dia datang. Lepas tu Anwar nampak Tun Mahathir. Tun datang. Dia bagi mic terus. Itu. Aku cakap itulah dia. Sebab itu kita nampak, kalau nak bagi stabilize, dan sekarang kita nampak saya nampak lah, dan kawan-kawan kita selalu bincang setiap malam. Kita ni tak dibayar orang, jadi kita bincang ni pasal negara lah, kita cerita. Kita tak nampak satu booster untuk ahli parlimen. Datuk Seri pun nampak ahli parlimen pembangkang macam lost cause. Dia macam tak ada. Jadi dia perlukan satu booster. Bukanlah satu booster yang masuk dalam tu, Anwar, dia duduk sana, dia duduk saja. Dia senyum saja cukup. Dia punya senyuman tu, dia duduk situ. Lepas tu tengok automatically budak-budak ni akan bersemangat. Dan sekarang ni bila tak ada satu ahli parlimen punya, dia tak ada satu kerusi tu, yang lain-lain tu, contohlah mungkin belah sana nak seberang ke sini. Let's talk about that. You are the president for one party, okay? We are talking about other party as well. Bila kau nak seberang datang belah sini, kau nak satu keyakinan, kau nak ada satu assurance that this coalition is really good. Apabila kau tengok yang ada sekarang ni, tak confident tau. Nampak macam dia ni boleh ke sama-sama mereka pun duk gigit-gigit apa semua kan. Tapi bila you ada satu faktor yang boleh menyatukan semua, yang bila dia cakap dia orang boleh dengar, dan bukan dia nak jadi Perdana Menteri, tidak. Anak dia pun tak nak dia jadi Perdana Menteri. Saya pun tak apa, tak payah. Biar orang lain jadi Perdana Menteri, tetapi dia menjadi satu glue yang melekat, yang boleh orang dengar, dan bila cakap okeylah, I think you become this, now let's do that. Itu dia. Sebab itulah saya fikir he should be in the parliament. Bukan untuk dia menjerit kriau, because he's done that. Dia statesman, dia dah sampai dah. Bukan kita nak jadikan dia apa, tidak. Tetapi
menjadi satu faktor untuk boost these people. Yang kita nampak dekat parlimen sekarang paling menyerlah adalah Syed Saddiq. Suka atau tidak, Syed Saddiq is the superstar. Sampaikan saya rasa macam saya nak join muda. Semangat, tengok shock kan. Pasal dia bawa LCS punya isu, dia bawa isu-isu itu ini semua. Kau tak boleh salahkan pejuang. Pejuang tak ada dalam, korang lah tak pilih. Cik pilih. Tengok, pilih Rafiq ke, pilih Datuk Seri Mukhris Mahathir ke. Berapi parlimen, korang tak pilih. Hilang deposit, sekarang duduk menangis tepi bujur katil. Okey lah, pergi. Betul tak betul lah. Ini aku cakap panas. Cili kasih taruh kan. Tapi padan muka. Ambil kau. Jadi saya rasa macam itulah Datuk Seri kan. Sebab itulah kita nak Tun M. Kalau boleh bisik sikitlah, you know. Kan. Ini lagi satu saya nak minta orang PAS pimpinan PAS. Saya sangat kasihi dan sangat hormati kamu semua. Kalau kamu bagi Tun M dekat Kemaman tu ada jasa Tun M. Betul tak betul? Oh ya. Sebab ada Petronas kat situ. Okey. Ya. Dan disebabkan Petronas tu maka Parker apa semua sekitar tu semua prosperous. Bukanlah maju sangat macam Selangor tetapi the living quality is better. Okey. So kenangkanlah jasa dia. Berilah dia peluang. Bukan apa. Dia bagi peluang dia untuk membantu kamu agar kita boleh ubah yang ada sekarang. Kita doa pada Allah, bakinya kita serahkan. Itu je kita boleh buat, Datuk Seri. Kita tak boleh buat apa kan? So itu je lah niat kita. Alright. So Datuk Seri nak tambah apa-apa ke? Ada apa-apa isu yang Datuk Seri yang terbuku nak cakap selama ni yang tak dapat nak cakap? Dah banyak dah kot. Dah banyak dah. Okey, sehingga kita berjumpa lagi Datuk Seri Mukhris Mahathir, my idola. Thank you brother. Thank you very much. Okey, insya-Allah di kesempatan lain nanti kita jumpa lagi. Saya akan kejar dia selalu lepas ni. Alright? Apa isu saya akan kejar nanti, Boleh ya? Sampai koyak. Sampai koyak. Jangan koyak. Apa Sanusi kata? Pandai tak apa, jangan koyak, Challenge kasih taruh.